Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, nama saya Muhammad Khairul Hakimi bin Ayub Kamarudin. Nombor metrik di 1931171. Baik, seterusnya saya akan mengupas daripada bab ahkamul janazah, iaitu dalam bab tariqatu ghusl al-mait, iaitu berkenaan dengan hukum mandi jenazah. Baik, hukum syarak mengenai mandi jenazah ini diterangkan dalam hadis yang berikut, iaitu bermaksud daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke tempat kami ketika anak perempuannya wafat, lalu bersabda, mandikanlah dia dengan 3 kali atau 5 kali atau lebih dari itu. Jika kamu pandang elok tambahan yang demikian, iaitu dengan air dan serbuk daun bidara, dan campurkan sedikit kapur barus pada kali yang akhir. Setelah kamu selesai memandikannya, beritahu kepadaku. Baik, demikian itu adalah hadis daripada Ummu Atiyah Al-Ansariyah radhiyallahu anhu. Dalam kitab hadislah diterangkan bab hadis. Baik, seterusnya setelah selesai, kami pun memberitahu kepada baginda. Lalu baginda memberi kepada kami kain sarungnya sambil bersabda, badutlah badannya dengan kain ini. Riwayat Bukhari dan Muslim. Okey. Setelah mereka memandikan jenazah putrinya, baginda melucutkan kain sarung, yakni azar, yang dipakainya dan meminta mereka membalut tubuh mayat putrinya. Sesudah itu barulah mayat putrinya dikafan dengan kain kafan yang disediakan. Al-Hafidh Ibni Hajar radhiyallahu anha berkata, perbuatan baginda yang demikian menjadi dasar ataupun menjadi contoh teladan bagi amalan orang Islam, mengambil berkat daripada benda-benda pemberian atau peninggalan orang soleh. Itu ini didapat daripada kitab Fathul Bari. Baik, yang seterusnya iaitu syarat-syarat mandi. Syarat-syarat mandi jenazah iaitu mandi dengan meratakan air ke seluruh anggota badan. Bermaksud seluruh anggota badan jenazah lah, iaitu syarat mayat yang dimandikan. Pertama, hendaklah mayat itu orang yang beragama Islam. Cukup anggota atau sebahagian badannya berumur 6 bulan atau kurang. Tetapi telah lengkap anggotanya, mayat itu bukan mati syahid, iaitu tempat mandi. Baik, tempat mandi pula. Apa yang dimaksudkan tempat mandi ini ialah dibuat tempat yang tertutup. Letak mayat di atas tempat yang tinggi sedikit. Aurat mayat wajib ditutup dengan kain supaya tidak kelihatan warna kulit. Disunatkan menutup mukanya juga ketika dibawa ke tempat mandi. Diletakkan terlentang di atas papan mandi dan menghadap ke arah kiblat. Membakar sedikit bau-bauan seperti gaharu atau kemenyan. Dilarang orang yang tidak berkenaan dengan urusan mandi mengintai-intai ketika mayat dimandikan. Okay, contohnya apabila jenazah itu sedang dimandikan, orang yang tak berkenaan datang mengintai-intai, tak bolehlah. Itu aib jenazah, aib si mati. Itu antara adab-adabnya. Okey, syukran. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya Hakimi kerana sudi merasmikan pembentangan kami pada pagi yang mulia ini. Baiklah, saya akan sambungkan terus dengan bahagian saya dalam pembentangan kami, insyaAllah. Baik. قد يتحقق الغسل المطلوب للميت من قبل عدة أطراف، ولكن الأولى والأحق بتغسيل الميت أعرف المسلمين بسنة الغسل، ولمن يقوم بغسل الميت أجر عظيم إن قصد وجه الله تعالى في فعله والستر على الميت ولم يحدث بما رآه منه من مكروه. وعند الحاجة يكون الأولى بغسل الميت وصيه إن كان موصيا، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب. والأولى بغسل المرأة
wasiyatuha thumma ummiha thumma jiddatuha thumma al-aqrabu fal-aqrabu wa hakadha. ويلجأ إلى هذا الترتيب عند عدم وجود من يغسل الأموات من العارفين بذلك. أما إن توفى كما هو حال اليوم فيستطيع غسل الميت الجهات المختصة بهذا الأمر، ويجب أن يقتصروا حضور غسل الميت على الغاسل، ومن يحتاج إلى إعادته في الغسل، ويكره الحضور لمن ليس له حاجة. Okey, dalam perenggan pertama ni kitab ini menerangkan bahawa telah ditetapkan syarat-syarat bagi mandi mayat itu untuk orang-orang yang berkelayakan. Di sisi umat Islam, ibadah memandikan mayat itu merupakan satu amalan yang berupa sunnah, dan sesiapa yang memandikan jenazah itu baginya pahala yang sangat besar jika Allah berkehendak untuk memberikan kepada si pelaku itu. Si pelaku itu hendaklah menutupi tubuh badan mayat itu, dan tidak ada sesiapa pun yang menyentuh mana-mana bahagian dari tubuh mayat itu semasa jenazah itu hendak dimandikan. Baik. Dan bila tiba masanya, orang yang pertama dipertanggungjawabkan untuk memandikan mayat itu adalah orang yang dipertanggungjawabkan melalui wasiat si mati. Maknanya apabila sampai masa untuk kita nak memandikan jenazah, antara orang yang terutamalah yang berhak memandikan jenazah ialah yang pertama sekali orang yang dimention ataupun orang yang dipetik namanya oleh si mati melalui wasiatnya lah. Kemudian kalau orang yang dimention, orang yang dipertanggungjawabkan melalui wasiat tu tak dapat hadir, dia hendaklah pasingkan, dia hendaklah orang kata apa, tugasan tu hendaklah diberi kepada ayah si mati, kemudian datuknya, kemudian kaum kerabatnya yang rapat-rapat. Itu dari segi jenazah lelaki. Bagi jenazah perempuan pun sama juga kaedahnya, ia melalui daripada orang yang dipertanggungjawabkan melalui wasiat si mati. Kalau orang yang dipertanggungjawabkan tu tidak hadir, maknanya kepada ibunya, tugasan itu bolehlah diberi kepada ibunya, kepada neneknya dan kepada kaum kerabat yang rapat-rapat sahaja. Baik. Susunan ini juga telah diatur jika terdapat situasi kenalan yang si mati tu tidak dapat hadir untuk nak memandikan jenazah dia. Maknanya kalau orang yang terutama tu tak dapat nak hadir, maknanya dah ada backup siap-siap dah. Dah ada susunan dia yang teratur untuk nak memandikan jenazah tersebut. Kebiasaannya yang mengawal situasi sebegini, apabila situasi begini terjadi, kebiasaannya yang mengawal situasi ialah terdiri daripada pihak-pihak yang berkuasa. Contohnya pihak masjid lah. Contohnya pihak masjid. Jika sekiranya bila seseorang tu meninggal, kita kan kena buat orang kata apa, sijil report kematian dekat polis, ambulans benda semua. Jadi tugasan untuk memandikan jenazah ni antara pihak berkuasa yang terlibat ialah masjid. So masjid ni akan cari siapakah yang berhak untuk memandikan jenazah tersebut, dan pihak masjid berhak untuk menentukan siapa yang patut memandikan jenazah tersebut. Dan sekiranya kalau orang yang dimention dalam wasiat tu tak dapat hadir untuk memandikan jenazah, maka pihak berkuasa iaitu masjid jugalah yang akan menyusunkan susunan ini. Baik. Dan last sekali kat sini disebut ialah jumlah orang yang berhak untuk memandikan jenazah itu tidaklah ramai. Dia orang kata apa,
bilangan orang yang memandikan jenazah ini adalah terhad, yang bilangan itu sendiri terdiri daripada kenalan si mati dan juga bukan ada kena-mengena kenalan dengan si mati. Okey, saya akan sambung insya-Allah. Kama anna al-awla fil ghasl ittifaq al-jinsayn bain al-mayyit wal-ghasil. فالرجل يغسل الرجل والمرأة تغسل المرأة فإن لم يتوفر فإن لم يتوفر لغسل الرجل الميت إلا رجل غير مسلم ومرأة مسلمة يقدم عندها رجل غير مسلم لغسله لأن الأولى اتحاد الجنس عند الجمهور فقط. وإن مات رجل بين نسوة أو مات امرأة بين الرجال فعندها يتم تكفين الميت أو الميتة بلا غسل ولا وضوء ولا تيمم ويصلي عليه ويدفن. Okey, dekat penenggan 2 ni dia menyatakan bahawa antara perkara pertama yang membolehkan ibadah memandikan jenazah ini dilakukan ialah persepakatan jantina di antara si mati dan si orang yang memandikan jenazah itulah. Maknanya kalau lelaki mestilah memandikan jenazah lelaki, kalau perempuan memandikan jenazah perempuan. Persoalannya, ni persoalan dia. Persoalan dia, sekiranya lelaki bukan Islam, lelaki bukan Islam dan perempuan Islam sahaja yang ada pada ketika itu untuk memandikan jenazah, maka didahulukan lelaki yang bukan Muslim tu tadi, lelaki yang bukan Islam tadi, untuk memandikan jenazah Islam. Maksudnya kalau orang yang nak memandikan jenazah si mati tu tak dapat adik, kemudian ada lelaki yang non-Muslim datang tengok bagi penghormatan terakhir, dan juga ada kenalan perempuan Islam tu, maka dibolehkan lelaki non-Muslim untuk memandikan jenazah yang jenazah lelaki Muslim tadi itulah. Kerana apa dibolehkan lelaki yang bukan Islam? Kerana apa ia boleh mendahulukan lelaki yang bukan Islam untuk memandikan jenazah Islam? Sebab yang awal-awal tadi, antara perkara utama yang membolehkan ibadah jenazah, dia memandikan jenazah itu dilakukan ialah apa? Persepakatan jantina. Persepakatan jantina antara si mati dan si orang yang memandikan jenazah itulah. Dan ada lagi satu situasi di mana jika lelaki itu meninggal di kalangan perempuan ataupun perempuan itu meninggal di kalangan lelaki, maksudnya apa? Maksudnya kalau lelaki itu dia berubah jantina. Contoh, dia lelaki tapi dia jadi pondan ke, ataupun dia mempunyai dua kemaluan dan sebagainya. Termasuk jugalah perempuan, jika sekiranya dia berubah jantina menjadi seorang lelaki ataupun kita panggil sebagai tomboy, ataupun dia mempunyai dua kemaluan dan sebagainya, maka macam mana nak buat? Adakah dibolehkan mandi jenazah? Jawapannya ialah apa? Jawapannya ialah cukup dengan sekadar mengkafankan si mati. Maknanya jenazah sedemikian tidak perlu mandi, cukup sekadar mengkafankan, mentanamkan sahaja si mati tanpa mandi, tanpa wuduk. Boleh terus solat kemudian terus kafankan jenazah tersebut. Okey, saya akan terus sambung kepada perenggan yang terakhir. Wa yajuzu lizawji tughsalu zawjatuhu wa yajuzu lizawja tughsalu zawjuha sawa'an kanat muslimah aw dhimmiyah inda al-jumhur. إذا اتصلت الرابطة الزوجية إلى الموت على أن يلبس كل منهما خرفة على اليد عند الغسل وبدون مس
وللجمهور على جواز ذلك الحديث. عائشة رضي الله عنها رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من البقيع فوجدني وأنا أجد صداعا في رأسي وأنا أقول ورأسه فقال بل أنا يا عائشة رأسه ثم قال ما ضرك لو مت قبلي فقمت عليك فغسلتك وكفتك وصليت عليك ودفاتك وخالفوا الحنفية وقالوا بعدم جواز غسل الرجل لزوجته ولا يحق له مسها لانقطاع النكاح ولكن يجوز له النظر إليها. أما المرأة فلها غسل زوجها وإن كانت ذمية بشرط بقاء الزوجية إلى وقت الغسل. Baik, saya akan sambung. Digalakkan bagi sang suami untuk memandikan jenazah isteri dan sang isteri memandikan jenazah suami. Sama ada Muslim ataupun agama yang bebas di khalayak ramai. Sekiranya suatu majlis perkahwinan itu membawa kepada berita kematian, setiap dari mereka perlu memakai kain buruk ketika memandikan dan tidak dibenarkan bersentuhan sesama sendiri. Bukti ini jelas daripada satu hadis yang diriwayatkan ketika mana Rasulullah SAW pulang daripada perkuburan Baqi'. Baginda mendapati bahawa Sayyidatina Aisyah sedang sakit kepala sambil beliau berkata, "Oh, sakit kepalaku." Rasulullah berkata, "Sepatutnya aku perlu berkata, oh kepala Sayyidatina Aisyah dan oh Aisyah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tidak mengapa jika kamu meninggal sebelum aku, kerana aku akan menjagamu, solatkanmu, kafankan kamu dan memandikan kamu." Nampak tak kat situ? Maksudnya tugas di antara kedua belah pihak, antara suami dan isteri, berhak untuk nak memandikan jenazah setelah daripada usai pernikahan. Maknanya tidak perlu kita mencari sanak saudara sendirilah. Dengan pasangan sendiri pun kita boleh menunaikan tanggungjawab untuk nak memandikan jenazah pasangan. Sekaligus itu sebagai tanda untuk penghormatan terakhirlah kepada jenazah pasangan kita. Tetapi adapun mazhab Hanafi, dia berlainan pendapat. Mazhab Hanafi berpendapat apa? Dia kata lelaki tak boleh memandikan jenazah isteri sebab terputusnya perkahwinan. Contoh Contoh Adam dan Maria nikah. Dia menikah tengah hari. Tiba-tiba petang tu nak balik rumah, aksiden. Si siapa tu? Adam dengan Maria kan? Adam dengan Maria nikah tengah hari. Petang tu Maria aksiden. Kalau ikut mazhab Syafi'i, suami boleh memandikan jenazah isteri hatta selepas daripada akad nikah. Tapi mazhab Hanafi tak boleh. Mazhab Hanafi bila terjadinya perkara sebegini, si suami tak boleh mandikan jenazah isteri sebab terputusnya ikatan perkahwinan. Dia orang kata apa, berat sikit lah. Jadi apa yang boleh? Suami dia boleh tengok je jenazah isteri. Kan pedih tu. Kita tak boleh nak, orang kata apa, memberi kita tak boleh nak membuat satu penghormatan terakhir kepada jenazah pasangan kita. Mazhab Hanafi, pengantin suami boleh tengok je jenazah isteri, tak boleh nak mandikan sebab dah terputus ikatan perkahwinan. Tetapi
perempuan jangan risau. Belah perempuan jangan risau sebab si isteri boleh mandikan jenazah lelaki dengan syarat dia tu ialah seorang zimmi. Zimmiyah. Kalau dalam bahasa Arab tu orang panggil zimmiyah. Zimmiyah tu apa? Zimmiyah tu seorang yang telah diberi amanah dan diberi kepercayaan oleh harta-harta suami dia. Diberi perjanjian ataupun jaminan ataupun amanah lah ke atas harta-harta suami dia lah. Contohnya macam mana cakap? Contohnya suami tu dah bedak harta siap-siap dah. Suami tu dah bedak harta siap-siap, dah bagi harta siap-siap suami untuk dibagikan kepada isteri. Tak, suami tu meninggal. Jadi dekat sini jika suami tu dah bedak siap-siap harta dia dekat isteri dia, maka isteri dia tu boleh mandikan jenazah suami dia. Kalau sekiranya suami dia tu tak bedak habis-habis lagi, tak bahagikan sama rata lagi antara harta dia dengan harta isteri dia, isteri pun tak boleh nak mandikan juga. Sebab dia tak ada jaminan. Sebab dia tak ada, orang kata apa, tak ada tanda, tidak ada tanda perkongsian harta tu sendiri. Payah kita nak sebut. Tidak ada sebarang tanda perkongsian harta tu sendiri. Maknanya seorang isteri hendaklah orang kata apa, dia mesti bertaraf zimmiyah dulu. Yang itu diberi perjanjian ataupun kepercayaan ataupun jaminan supaya dia percaya yang harta suami dia tu yang telah dibahagikan tu ialah milik dia juga. Maknanya dia dah dapat siap-siap harta suami dia yang telah dibahagikan. Maka dia seorang zimmi satu lagi, dengan syarat perkahwinan itu kekal sehingga masa si mati tersebut. Maknanya kat sini isteri tu kena bergelar sebagai seorang zimmiyah dan cukuplah syarat-syarat perkahwinan yang lain sehingga masa nak memandikan. Bila dah lepas memandikan dah tak boleh dah tak ada apa-apa lah, sebab dia automatik macam terputus tali pernikahan lah. Maknanya si isteri itu masih ada lagi kesempatan untuk nak memandikan jenazah suami dalam mazhab Hanafi, tetapi sekiranya dia bergelar sebagai seorang yang zimmiyah tadilah, yang diberi jaminan tadi. Okay, faham semua InsyaAllah kita sama-sama belajar ilmu baru. Baik, saya akan sambung sikit lagi kepada kifayah ghaslul mayit. Kifayat ghaslul mayit. Kita dah kata kaifiat. Apa benda kaifiat tu? Kaifiat itu ialah cara-cara untuk nak memandikan si mati. Cara-cara untuk nak memandikan jenazah. Tadi kita sudah selesai dalam mengetahui siapakah yang berhak untuk memandikan jenazah. Kali ini kita akan belajar kifayat ghaslul mayit. Cara-cara untuk nak memandikan jenazah. Baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Quran pada surah Ar-Rahman. Qala Allah Taala fi surah Ar-Rahman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kullu man 'alaiha fan. Sadaqallahul 'azim. Al-maut huwa an-nihaya al-hatmiyya li jami'il makhluqat. Maksud kullu man 'alaiha fan tu ialah setiap yang ada di muka bumi ini pasti akan binasa. Maknanya kita semua ni akan binasa lah. Kita semua ni akan dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Cara untuk nak memandikan mayat ialah min ra'sihi ila qadamihi marrah wahidan wujuban wa ma zada ala dhalika min sabil. Min ra'sihi ila qadamihi marrah wahidah wujuban. Daripada kepala si mati, daripada anggota kepala, daripada rambut si mati sampailah ke kaki si mati dalam sekali arus, dalam sekali jalan. Maknanya kita ambil cebok, kita mandikan daripada kepala sampai ke kaki dalam, orang kata apa, one take lah. One take. Kata apa, sekali haru. Marrah wahidah wujuban.
sekali jirus daripada kepala sampai ke kaki tu ialah wajib. Wa ma zada ala dhalika min sabilil hayy. Yang selebihnya tu ia merupakan sunat lah. Kali pertama tu pastikan daripada kepala si mati sampai ke kaki si mati. Baik. Yusalu jami'u jasadihi fayaghsilul mayyit kama yaghtasilul mu'min al-istihbab. Wa baina an takuna fardan 3 aw 5 aw 7. Yusalu jami'u jasadihi fayaghsilul mayyit. Orang yang memandikan jenazah itu, dia kena memandikan seluruh tubuh badan si mati sama seperti orang mukmin yang hidup sedang mandi. Maknanya dia kena mandikan, cara dimandikan tu kena sebiji macam orang hidup mati. Daripada tangannya, daripada celah-celah ketiaknya dan sebagainya, semua itu hendaklah diratakan dengan air ataupun hendaklah dimandikan dengan sempurna. Sebab dia kata apa? Kama yaghtasilul mu'min al-istihbab, seperti orang mukmin yang mandi. Waisin berada. Wa bayin an takuna fardan 3 aw 5 aw 7. Maknanya mandi itu boleh diulang berapa kali. Standard kalau mandikan jenazah sama ada 3 kali, 3 atau 5, 5 atau 7. Maknanya seorang tu dia boleh mandi sebanyak 3 ataupun 5 ataupun 7. Sedang senang cerita nombor genap lah. Dia boleh nombor genap lah dah. Nombor yang ganjil. Sama ada 3 kali mandikan jenazah ataupun 5 kali mandikan jenazah ataupun 7 kali mandikan jenazah. Tetapi kali pertama itu merupakan wajib. Baik. Seterusnya kita pergi kepada ahkam wa adab. Tadi kan kita dah belajar cara-cara untuk nak memandikan mayat, memandikan si mati. Maafkan saya, memandikan si mati. Sekarang kita nak tahu apa hukum memandikan si mati ni sebenarnya. Apa hukum memandikan jenazah ni sebenarnya? Hukumnya ialah wujub sitrul aurah. Wajib kita menutupkan aurat si mati itu tadi, si jenazah itu mati. Seperti mana orang yang masih hidup lah. Wujub sitrul aurah. Auratul rajul ma baina as-surra war rukbah. Aurat lelaki itu di antara pusat hingga ke lutut. Wa kadzalika binisbati lil mar'ah ma'al mar'ah ma baina sirra wa rukbah wa tajriduhu baina thiyab wa tajriduhu min thiyab. Sama juga aurat perempuan pun kita kena aurat jenazah perempuan pun kita kena tutup juga di selain daripada pusat dan lutut. Seperti mana orang yang masih hidup lah. Bimujarradil khurujur ruh hatta takunu ashalu fil naz'i aw qamsin malabisul mayyit idza lam natanazza mubashirah yafdulu naz'ul malabis. Baik, maksud yang tadi ialah sebaik sahaja roh itu dicabut keluar. Sebaik sahaja roh itu dicabut keluar, ia menjadi senang untuk kita nak membuka baju jenazah si mati tersebut. Kalau kita tak boleh nak koyakkan baju, maka disarankan bagi kita yang nak memandikan ni untuk kita membuka baju seperti mana orang yang masih hidup buka baju. Kalau kita tak boleh nak koyakkan, cukup untuk kita nak membuka baju si mati seperti mana orang yang masih hidup. Kerana sebaik saja roh tu dicabut keluar
ia menjadi senanglah untuk kita dalam nak melakukan ibadah mandi jenazah ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Kita pergi kepada sahabat saya yang seterusnya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abdul Razik bin Muhammad Khair. Nombor metrik D193-12059. Okay. Saya akan membahaskan tentang takfinul mayit, mengkafankan mayat. Al-amru al-awwal, hukmu takfinul mayit al-muslim fardu kifayah. Okay. Perkara yang pertama, hukum mengkafankan mayat orang muslim hukumnya adalah fardu kifayah. Okay. Iza fa'alahu min fihi kifayatun saqatul harji wal ismi anil baqin wa in tarku kulluhum asmu kulluhum. Okay. Hukumnya adalah fardu kifayah jika perbuatan orang muslim itu daripada mencukupi malu dan jatuh dosa daripada yang selebihnya. Wa in tarkuhu kulluhum asmu kulluhum. Okey. Dan jika dia meninggalkan kesemuanya perkara-perkara yang berdosa. Okay. Di hadis Ibn Abbas radhiyallahu anhuma fi qissati ar-rajul allazi wa qissatuhu rahilatu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fihi yaghsiluhu bima'in wa sidrin wa kaffanuhu fi suwaibah. Maafkan saya, wa kaffanuhu fi subiyah. Okay. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi Muhammad maafkan saya, daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam kisah seorang lelaki yang mana kisahnya dan untanya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Okay. Ighsiluhu bima'in wasidrin wa kafanuhu fi subiyah. Okay. Basuhlah ia dengan air dan kafankanlah ia dengan kain atau pakaian. Okay. Kita akan masuk al-amru as-sani, perkara yang kedua, ma'rifatul fadli wal ajri al-azim liman tawalla takfinul mayit al-muslim. Okay. Mengetahui kebaikan dan ganjaran yang besar kepada sesiapa yang mengambil alih dalam mengkafankan mayat orang Islam. Li hadis Abi Rafi' wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala wa man kaffana mayitan kassahu Allahu min sundusin wa istabrakil jannah. Okay, dari hadis Abi Rafi' dan dalamnya bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, dan barang siapa yang mengkafankan seorang mayat, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya ganjaran apa? Ganjaran pakaian daripada kain-kain yang mahal. Ya, daripada kain-kain yang mahal, min sundusin, kain-kain yang mahal, dan memasukkannya ke dalam syurga, wa istabrakal jannah. Okey. Kita masuk kepada al-amru as-sadis, perkara yang ketiga. Al-kafanu aw samanuhu min malil mayit. Okey.
kain kafan atau pembiayaannya maksudnya kos-kos untuk mengkafankan mayat, macam itulah. Min malil mayyit, daripada keluarga si mati. Di hadis Ibni Abbas, wa fihi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fil Muharram. Okey. Di dalam hadis Ibnu Abbas, dan di dalam bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam bulan Muharram, ighsiluhu bima'in wasidrin wa kaffanuhu fi subiyah. Okey. Basuhlah ia dengan air, dan baringkanlah dan kafankanlah ia dengan kain atau pakaian. Kain kafan lah maksudnya, ataupun kalau istilahnya pakaian yang bersih, pakaian yang suci. Wali hadisi Khabbab radhiyallahu anhu fi qissatin Mus'ab bin Amir radhiyallahu anhu wa annahu kafana fi tamaratin lahu wa fi lafzin burdah walakin law tabarru ahadu bi kaffanihi fala ba'sa wala haruz. Okey. Wali hadis Khabbab radhiyallahu anhu, daripada hadis Khabbab radhiyallahu anhu fi qissatin Mus'ab bin Amir, di dalam kisah Mus'ab bin Amir radhiyallahu anhu, wa annahu kafana fi tamaratin lahu. Okey, bahawasanya dia telah dikafankan. Cerita Mus'ab ni, Mus'ab bin Amir yang dikafankan di pohon kurma. Wa fi lafzin burdah, dan disambut dengan lafaz burdah. Walakin law tabarru ahada bi kaffanihi fala ba'sa wala harus. Dan akan tetapi jika menderma satu kain kafan, maka tidak salah pun menderma satu kain kafan dengan niat apa? Dengan niat untuk menderma. Bismillah. Al-amru ar-rabi' yukaffinu al-mahram fi thawbihi alladhi mata fihima wa la yughatta ra'suhu wa la wajhahu ولا يطيب لحديث ابن عباس في الذي وقصته راحته يغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه يعصب يوم القيامة ملبيا. وفي لفظ لمسلم ولا تخمر رأسه ولا وجهه. Maksudnya perkara yang keempat, mahram hendaklah dikafankan dengan pakaian jenazahnya, dan tidaklah menutupi kepalanya, mukanya, dan jangan pakaikan minyak wangi. Yutayyibu tu maksudnya minyak wangi. Menurut hadis Ibn Abbas mengenai keselesaan jenazah, dia berkata, mandikan orang yang telah meninggal dengan air dan bidara. Wasidri itu bidara, dan kafankanlah dia dengan pakaiannya, iaitu kain kafan. Dan janganlah kamu gunakan bahan pengawet. Wala tukhamiru wala tahinitu, jangan kamu gunakan bahan pengawet.
Dan janganlah kamu menutupi kepalanya, wala tukhammiru ra'suhu, kerana ia akan ditutup pada hari kiamat sebagaimana dia ditutupi sekarang. Dalam lafaz Imam Muslim, dia berkata wala tukhammiru ra'suhu wala wajahahu. Maksud dia, dan janganlah kamu menutupi kepalanya. Kepala ni, tutupi kepalanya apa? Kepala jenazah tersebut. Dan mukanya, wala wajahahu, dan janganlah mukanya. Okey, seterusnya al-amrul khamis, yukaffinu asy-syahid fi thiyabihi allati qatlu fiha, wa yastahibbu takfinuhu bi thawbi wahid aw aktsaru fawqa thiyabihi. Amma takfinuhu fi thiyabihi allati mata fiha, فالحديث عبد الله بن ثعلبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم أحد زملوهم في ثيابهم، قال وجعل يدفن في القبر الرهط. وقال قدموا أكثرهم قرانا. ولفظ النسائي زملوهم بدمائهم فإنه ليس كلم يكلم إلا يأتي يوم القيامة يدمى لونه لون الدم وريحه ريح المسك. ولحديث جابر وأمروا بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلوا عليهم. Okey, perkara yang kelima, orang yang mati syahid dikafankan seperti mana pakaian yang dia mati tersebut. Dan dia mati dia pakai pakaian tu, maka kafankanlah dengan pakaian itu saja. Wa yastahabbu takfinuhu bi thawbi wahid aw aksar, maksudnya, dan hendaklah dikafankan dengan satu atau lebih pakaian ke atasnya. Okey. Dia berkata kuburkan amma takfinuhu fi thiyabi allati mata fiha. Adapun kafankanlah dia fi thiyabi allati mata fiha. Maksudnya pada pakaian yang dia mati. Dia mati tu, dia mati pakai pakaian tu masuk. So kafankanlah dia pakaian tu. Fal hadis Abdullah bin Tha'labah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, maka ada hadis Abdullah bin Tha'labah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata suatu hari, zammiluhum, cucilah mereka dengan pakaian mereka, siyabihim. Qala, maka berkata dia, wa ja'ala yudafinu fil quburi rahtu, kerana tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan melainkan ia akan datang pada hari kiamat. Qala wa qala qaddimu aktsaruhum qiranan wa lahzu an-nasa'i zammiluhum bidamaihim
فإنه ليس كلم يكلم إلا يأتي يوم القيامة يدمى. Ini maksud dia, cucilah mereka dengan darah mereka, kerana tidak ada satu perkataan pun yang diucapkan melainkan ia akan datang pada hari kiamat dengan darah. Warnanya adalah darah dan baunya adalah darah. Launuhu launu dam, warnanya adalah warna darah. Warihuhu rihul misk, dan baunya bau kasturi, misk kasturi. Wali hadis Jabar dalam hadis Jabar berkata, wa'muru binafanihim fi damaihim walam yaghsilu walam yusallu alaihim. Dalam hadis Jabar berkata, dan dia memerintahkan pengkebumian mereka dengan begitu saja. Darah mereka maksudnya teruskan apa yang seperti mereka meninggal tu, teruskan macam tu je. Dan mereka tidak mencuci mereka dan haruslah mendoakan atas mereka. Okey. Seterusnya, al-amru as-sadis, yakunul kafanu sabighan ta'ilan yustiru jami'i badanil mayyit. Li hadis Jabar bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khataba yawman fazakara rajulan min ashabihi qubida fakuffina fi kafan ghayra ta'il wa qubira laylan fajazara an-nabi sallallahu alaihi wasallam anna yuqbiru ar-rajulu bil-layl hatta yusalla alayhi illa anna yadtaru al-insan illa zalik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kufina ahadukum akhahu falyuhsinu kafanuhu. Okay, perkara yang keenam, yakunul kafan sabiqan ta'ilan, haruslah kain kafan berat dan menutupi seluruh mayat orang yang mati tu. Di hadis Jabar bin Abdullah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hadis dan diriwayatkan oleh Jabar bin Abdullah bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, Nabi Muhammad pernah melihat seorang lelaki dari sahabatnya yang dikafankan dengan kain kafan yang tak sempurna dan dikebumi pada waktu malam sehingga orang terpaksa solat waktu tu. Okey. Iza kufina ahadu, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika kamu mengkebumikan salah satu pada saudara kamu, akhahu, falyuhsinu kafanuhu, maka perelokkanlah cara kafannya. Maksudnya perelokkan segala perbuatan kafan tersebut. Okey, itu je. As-salatul miyat, salat ke atas mayat ataupun salat jenazah. Hukum salatul miyat huwa fardul kifayah. Hukum salat ke atas jenazah adalah fardu kifayah. Yatakuna ala 4 takbirat. Ini salat ni terdiri daripada 4 takbir. Tiada rakaat, tiada i'tidal dan tiada sujud. Yad'u lil mayat baina kulli takbiratain. Didoakan ke atas mayat apabila setiap kali kita
takbir. Arkan salatil mayat. Rukun-rukun solat mayat. Al-awwal qiyamun. Perkara pertama dalam rukun solat adalah mestilah berdiri. Dan berdiri ni ada syarat dia. Berdiri hanyalah untuk orang yang mampu. Sekiranya seseorang itu sakit kaki, dia boleh duduk. Tapi duduk pula ada syarat-syaratnya. Dan apabila kita berdiri itu, kita mestilah menghadap kiblat. Sani, niat. Kedua adalah niat. Untuk solat jenazah, kita mestilah menggunakan niat solat jenazah. Macam mana nak niat? Usalli ala haza atau hazihi al-maitu atau al-maitatu arba'a takbirat fardul kifayah imaman atau ma'muman lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku solat ke atas mayat lelaki ataupun sahaja aku solat ke atas mayat perempuan ini. Arba'a takbirat. Arba'a takbirat, 4 takbir. Fardul kifayah. Fardul kifayah. Imaman atau ma'muman. Imam ataupun ma'mum. Lillahi ta'ala. Hanya kerana Allah Ta'ala. Thalis. Arba'a takbirat. Maka rukun yang keempat adalah kita ada 4 takbir. Arba'a takbirat. Yang mana setiap kali takbir ni akan diselangi dengan doa-doa. Untuk takbir yang pertama, Allahu Akbar, kita perlu membaca suratul Fatihah. Dan selepas membaca surah Al-Fatihah, kita takbir yang kedua. Yang mana suratul Fatihah adalah rukun yang keempat. Dan takbir yang kedua, rukun yang kelima, as-salawat. Apabila Allahu Akbar, kita mestilah selawat. Dan untuk yang ketiga, takbir yang ketiga, kita qira'u ad-du'a. Kita membaca doa yang spesifik untuk jenazah. Dan apabila kita mengangkat takbir yang keempat, kita mestilah iglaqu bisalam, menutup takbir itu dengan salam. Jadi kita mendahulukan salam kanan dan selepas itu salam yang ke kiri. As-salawat. As-salawat bermakna selawat. Selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Bagaimana kita nak selawat? Apabila kita selepas takbir Ratul Ihram yang kedua. Jadi selawatnya begini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jadi itulah selawat yang kita perlu baca apabila kita selepas kita takbir yang kedua. Ad-du'a fi salas takbirat. Doa-doa yang kita perlu baca apabila selepas takbir yang ketiga. Jadi doanya ialah Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa asilhu bil ma'i wath thalji wal baradi wan naqhi min al khataya kama naqaitu sawbul abyad min ad-dans wa abdilhu darun khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu al-jannah wa a'izhu min azabil qabr aw min azabin nar. Maksudnya, ya Allah, ampunilah dia, kasihanilah dia, hapuskanlah dan ampunilah dosa-dosanya, muliakanlah tempatnya iaitu syurga, dan luaskanlah kuburnya, basuhkanlah kesalahan-kesalahannya sampai bersih sebagaimana bersihnya kain putih dari kotoran. Gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya yang dulu, keluarganya yang
keluarganya lebih baik daripada keluarganya yang dulu. Dan masukkanlah ia ke dalam syurga. Jauhkanlah ia dari siksa kubur dan siksa api neraka. Itu adalah doa yang kita perlu baca apabila selepas takbir yang ketiga. Dan selepas takbir yang ketiga adalah takbir yang keempat. Yang mana takbir yang keempat adalah memberi salam. Untuk menutup solat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dafnul mayyit yunazzilul mayyit ila kuburihi min qabli adadi minar rijal. Jenazah itu diturunkan ke dalam kubur oleh beberapa orang. Seterusnya, idza kana al-mutawaffa imra'ah fal aula an yunazziluha ila al-qubur maharamiha in wajadu wa hum zawjaha waliduha abna'uha wa ikhwatuha hifzan li'auratiha min at-takashshufi wal itmam as-sitru 'alayha. Jika jenazah ialah seorang perempuan, lebih baik ia diturunkan oleh mahramnya, iaitu suami atau bapa atau anak atau juga adik-beradik, sama ada abang atau adik, untuk menjaga auratnya daripada terdedah dan menyempurnakan penutupan jenazah tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Muhammad Zahir Masduqi bin Hashim. وعنواني هو الدفن الميت. الأول يوضع الميت في قبره سواء كان شفاء أم لحدا على جنبه الأيمن بحيث يكون وجهه مستقبلا القبلة, di mana si mati ditanamkan di dalam kubur dengan cara mengiring ataupun dadanya menghadap ke kiblat dan ke kanan, di mana itu adalah satu rukun menanam si mati ataupun jenazah. Wal isnan yastahabbul ba'dal faragh من الدفن الوقوف على القبر والدعاء للميت والاستغفار له وقراءة ما تيسر له من القرآن إناسا له في تلك الساعة, di mana ini adalah sewajarnya kita selepas menanam si mati ataupun jenazah, sewajarnya kita mendoakan keberkatan ke atas si mati, ke atas mayat itu, dan perlulah sewajarnya kita mendoakan yang baik-baik, seperti memudahkan urusan dan segala dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukran.